Jadi saya ucapkan selamat mendengar sama dalam Alright, sesi over to you, kita. Datuk. Alright. So jadi Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat FMC dan sahabat-sahabat saya di luar sana. Pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak FMC kerana menjemput saya untuk kita dalam bersembang petang ini, berkongsi-kongsi ilmu dan kepakaran. Mungkin anda lebih mahir daripada saya, tetapi dalam bidang ini saya berkongsilah ilmu yang Tuhan bagi pada saya untuk saya kongsikan untuk manfaat anda semua. Dengar. Dengar, Datuk. Maksud dengar so Dengar, jadi clear. antara ilmu yang saya ada lah bandingan mungkin yang saya amalkan ialah ilmu legacy dan juga ilmu ekonomi. Sebenarnya kalau tengok dari segi konteks Islamic wealth management ni, dia sudah sejak zaman Andalusia lagi. Andalusia, Granada, Melaka dan Ottoman. Kalau nak tengok Andalusia ni tahun 1031 dan juga dia pejabat di Granada dan Melaka juga 1511 Ottoman 1918. So jadi ini adalah antara kerajaan-kerajaan Islam yang telah menguruskan negara-negara Islam, region yang baik dan sumber-sumber hasil mahsul. Berarti orang Islam, pengurusan kekayaan Islam dah lama dah berada bertapak di bumi Allah ini. So jadi bermakna kita saja yang kita rasa ilmu ini bukan ilmu kita, tetapi sebenarnya ini adalah hak kita, ilmu kita, dan kita kurang mengamalkan ilmu pengurusan kekayaan Islam. So jadi kalau tengok dari segi apa yang ditinggalkan di Granada, ialah pengurusan aset oleh kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi. Di Melaka, datangnya orang Arab ke Melaka bukan hanya membawa agama, tetapi mereka juga membawa industri, membawa ekonomi, membawa import ekspor exim. So jadi berarti ini telah berada di dalam kita semua. Dan antara asas-asas ekonomi yang saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, pertama, simpanan. Jadi kita untuk menjadi kuat, kita kena perkasakan simpanan kita. Sebab itu sebab itu kalau tengok profesor saya di Harvard University, orang-orang Yahudi, profesor saya Yahudi di Harvard, mereka hidup sederhana sangat, tetapi bayangkan mereka punya savings, mereka punya deposit, mereka punya stock and share, dan mereka punya equity di dalam syarikat-syarikat, di syarikat gergasi di Amerika. So ini antara yang contoh-contoh yang kita boleh tiru, yang kita boleh pakai. Bagaimana kaedah orang Yahudi ni menguruskan kekuatan simpanan. Sebab itu reserve ni penting untuk kita menggerakkan masa depan perekonomian kita. Sebab itu kelemahan orang Islam sendiri adalah kurangnya reserve. Sebab itu penting di peringkat individu, kita sentiasa memikirkan meningkatkan reserve simpanan kita. Kita punya saving, sama ada wadiah, fixed deposit, mengumpulkan aset, ini antara reserve-reserve yang penting. Dan sebab itu janganlah kita amalkan habis bulan habis gaji. Dan juga elemen asas ekonomi yang kedua ialah kecairan, liquidity. Sebab itu dalam menguruskan keuangan kita kena pastikan kecairan tunai kita. Sebab itu dalam perniagaan bersama, sebab itu dia ada cash budget, dia ada cash management, dia ada cash flow, ada account receivable, account yang kita terima, dan account payable yang kita bayar ke orang. Begitu juga dengan wallet kita, dengan wallet kita yang kecil di dalam poket seluar ini. Kalau kita tidak cekap menguruskan wallet, maka lemahlah kecairan tadi. Sebab itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat di luar sana, uruskanlah reserve dan kecairan. Dan juga kawal liability, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan kawal perkara-perkara yang tidak perlu. Ini adalah penting supaya kita dapat meningkatkan reserve dan juga meningkatkan kecairan. Ini dari segi konteks mikroekonomi. Kalau kita tengok balik dalam perbankan di Malaysia, kita ada 46 bank. Kalau tengok di Malaysia ada 12 takaful yang berdaftar di Malaysia.
Bilangan wasiat kita ada 1.3 million. Bilangan hibah dan amanah yang berdaftar ada 17,000. Bilangan fail pusaka 1,200. Semua daripada institusi amanah dan sebagainya. Bilangan graduate di Malaysia 4.9 juta. Bilangan profesional ada 0.5 juta. Ini adalah angka-angka di mana ada angka-angka wealth, kekayaan orang Malaysia. Di mana inilah yang saya nak mengajak sahabat-sahabat di luar sana, kita fikirkan inilah adalah asas-asas ekonomi. Sebab itu kalau tengok balik, asas ekonomi berpunca daripada Saruji, berpunca daripada Nasrul, berpunca daripada anda sendiri. Tidak ada asas ekonomi. Kita jangan sembang sangat kepada orang luar. Kita sembang asas ekonomi, kita berborak asas ekonomi di peringkat mikro dulu, di peringkat Saruji, di peringkat individu. Apabila individu kita, dari segi individu kita kuat, maka kuatlah keluarga kita. Bila kuat keluarga kita kuatlah institusi kekeluargaan kita dan gagahlah perniagaan kita. Sebab itu kalau tengok, saya tidak berhasrat untuk membincangkan dalam soal kekuatan bangsa lain. Tetapi saya membincangkan di peringkat individu. Sebab itu di Jepun, orang Jepun memperkayakan diri dahulu, baru mereka memperkayakan orang lain. Kalau anda tengok dalam pengalaman di kapal terbang, kata stewardess masa dia latih kita, dia beritahu kita apabila berlaku disaster di dalam flight, apa yang kena buat? Corong oksigen tu. Siapa kena isi dulu? Ayah dulu, mak, anak-anak. Itu maknanya utamakan yang penting dulu, baru boleh kita selamatkan orang lain. Kita selamatkan diri kita, baru kita selamatkan isteri dan anak-anak kita. Ini adalah mapping yang telah disusun supaya kita dapat memperkuatkan kita punya wealth management. Berbalik kepada isu asas-asas ekonomi tadi, pada saya kita jangan panik dengan keadaan situasi recovery sekarang ataupun kelemahan ekonomi, tetapi kita membincangkan dalam aspek kita sebagai individu, sebagai consumer, sebagai pengguna, macam mana kita nak kontrol dan juga kita uruskan our own cash, kita punya duit tunai kita. Ini mustahak. Cash management. Kalau kita cash kita kuat, maka kita akan kuatlah yang lain. Tetapi kalau cash kita lemah, maka lemahlah kita. Sebab itu saya sentiasa mendengar nasihat mak saya. Arwah mak saya meninggal bulan 1, 6 bulan 1, 2020 baru ni. Dia kata, Saruji, engkau kuatkan simpanan engkau. Dia kata arwah mak saya. Mak saya juga seorang peniaga runcit. Mak saya juga ada simpanan yang kuat. Berarti dia kata, apabila engkau kuat simpanan, engkau mudah hidup, menguruskan hidup engkau. Jadi sebab itu, simpanan ni juga adalah reserve untuk uncertainties, untuk yang kita tak pasti masa depan. Apabila reserve kita kuat, kita tidak goyang menghadapi permasalahan yang akan datang. Jadi ini sajalah saya punya serius sikit hari ni sebab mungkin saya dah bersiap malam-malam dengan poin-poin dia. Saya dah buat mapping what I going to talk petang ini dengan sahabat-sahabat semua. Jadi itulah yang sebenarnya saya tidak membincangkan soal orang lain, saya membincangkan soal saya. Jadi saya berkongsikan kaedah saya macam mana saya menguruskan my own cash, my own asset, my own wealth. Bila saya berpengalaman dalam menguruskan wealth di peringkat saya sendiri, maka saya menceritakan benda yang sebenar kepada anda semua. Bukanlah saya berlakon-lakon, saya menipu-nipu, tidak. Sebenarnya itulah amalan yang saya buat sejak saya kecil lagi. Sebab asal keluarga saya ini adalah asal penoreh getah. My late father was rubber tapper, penoreh getah. Bila penoreh getah, saya sentiasa beringat. Bulan musim tengkujuh, ayah saya tak boleh menoreh. Jadi apa sahaja yang ada di rumah, duit tak banyak. Tetapi beras kena ada, kopi kena ada, teh kena ada, gula kena ada, garam kena ada, ikan kering kena ada. So, ini adalah perkara-perkara penting untuk ayah saya beritahu pada mak saya kesinambungan anak-anak. Dan mak saya sentiasa menasihatkan anak-anak dia pentingnya belajar dengan cemerlang. Dan belajar ni pula dilengkapi dengan agama, iaitu Quran, solat, adab-adab. Ini antara
kekuatan perekonomian Islam, ekonomi Islam. Ekonomi Islam ni dia tidak stand by itself, dia mesti ada pengisian. Pengisian itulah adab, hikmah, kaedah kita menguruskan keuangan. Dia ekonomi Islam tu tidak akan tertegak tanpa tauhid, tanpa agama. Sebab itu agama tu adalah asas kepada ekonomi Islam, asas kepada Islamic wealth management. Itu mestilah kaedah-kaedah syarak, iaitu cara kita menguruskan sumber mestilah sumber yang halal. Yang ni sebab itu halal dan thayyibah. Maknanya kalau kita hidup kita, satu mesti mencari yang halal. Yang kedua, yang lebih baik, yang cemerlang, yang ihsan, yang terbaik. Maknanya setiap orang mesti mencari sumber yang halal. Kita boleh membuat apa saja aktiviti ekonomi, tetapi pastikan aktiviti itu adalah syariah comply, patuh syariah, kerana ini adalah ibadat. Apabila kita membuat aktiviti ekonomi tidak mengira pasal soal prinsip-prinsip syariah, maka ibadat dia tidak akan jadi ibadat. Jadi inilah yang penting supaya apa saja kerja buat amal kita untuk meningkatkan kekuatan ekonomi, mengumpulkan keuangan, meningkatkan keuangan dan reserve, maka mesti kita berasaskan kepada agama. Agama semestinya tauhid dan amal jama'i kita mestilah bertunjangkan kepada Islam. So jadi berbalik kepada industry figures, kita ada penduduk Islam di dunia ada 1.8 billion, comprises 28% daripada world population. Bermakna kita kuat, kita ada 1.8 billion. Di Malaysia kita ada 30 million plus, 35 million kita ada penduduk. Maknanya 60% adalah orang Islam. Ini adalah antara perkara-perkara yang kita kena boleh fikirkan. Adakah kekuatan Islam tu sekadar buih di laut? Buih di laut berarti banyak bubbles. We are producing bubbles. Orang Islam janganlah menjadi bubbles. Biarlah menjadi penyumbang, menjadi umbrella, menjadi payung kepada ekonomi, kepada orang lain. Sebab itu nak menjadi payung ini, kita mesti mempunyai ilmu yang lengkap. Dan kita sendiri kena, behavior kita mestilah behavior orang Islam yang sebenar. Akhlak kita, cara kita bercakap, ini adalah perkara-perkara penting. Saya tidak menjuruskan sangat kepada instrumen wealth management di peringkat awal ini. Saya banyak kepada pengisian Islamic wealth management. Islamic itu bermakna kita sendiri, kita amal Islam. Maknanya kita sendiri kena pastikan kita adalah orang Islam yang baik. Dan juga banyak perkara dalam diri kita tidak juga Islam sepenuhnya. Jadi kita menjadikan muslimin ataupun muslimah yang baik. Jadi apabila kita baik, maka mudah kita mengamalkan asas-asas keuangan dan juga kekayaan Islam. Maknanya seperti wealth management. Jadi dalam wealth management kita ada 6 perkara, sahabat-sahabat semua. Yang pertama ialah creation. Kekayaan ni berpunca daripada penciptaan, penghasilan. Hasil yang pertama ialah gaji ataupun bisnes ataupun untung. Ini adalah creation, hasil, ciptaan, upah yang menyebabkan kita boleh berbelanja, kita boleh simpan dan kita boleh bayar zakat, kita boleh bayar cukai dan juga kita boleh melabur. Jadi ini punca utama wealth. Jadi punca utama ni mungkin punca adalah pelbagai. Kerja, upah profesional, sebagai accountant, chartered accountant, kita ada firma accountancy, maka kita akan ambil upah menyediakan audit untuk syarikat-syarikat. Kalau syarikat seperti FMC, kita ada banyak konsultansi, kita banyak khidmat nasihat. Jadi khidmat nasihat itu berdasarkan fee, berdasarkan yuran yang profesional. Begitu juga dengan perniagaan kita. Mana kita ada margin, kita ada modal. Bila ada modal, ada cost, ada margin. Margin itu adalah kita punya hasil, creation kita. Dari situ kita akan creation tadi, kita mencipta dan sebagainya, kaedah kita bekerja, kaedah kita menghasilkan perniagaan, kaedah kita berurusan dengan orang lain, kaedah kita membuat agreement dengan orang, kaedah kita berurusan dengan orang, kaedah kita berkomunikasi adalah
adalah menyebabkan creation kita akan stabil. Sebab itu ramai usahawan, dia buka syarikat, dia banyak yang gagal kerana dia tidak ada konsistensi dalam menguruskan creation. Apabila dia berurusan dengan klien dia, berurusan dengan key account dia, dia banyak gagal. Maknanya menguruskan pelanggan dengan baik, menjadi agreement dia tak faham konsep agreement dalam perniagaan. Lepas tu behavior dia, contohnya dia komunikasi dengan supplier dia tidak mantap. Contohnya respon dia lemah. Ini antara perkara-perkara menjadi usahawan yang baik. Apabila kita mencipta keuangan dengan baik, maka banyaklah perkara yang kita boleh gunakan. Sebab itu paling penting dalam perniagaan ialah konsistensi. Kita sentiasa konsisten dalam berurusan meniaga dengan mana-mana pihak. Apabila kita konsisten, maka income kita juga akan konsisten. Kadang-kadang bila kita tubuhkan syarikat dan sebagainya, cara kita menguruskan perniagaan itu tidak konsisten. Apabila tidak konsisten, maka pendapatan kita juga tidak konsisten. Jadi akhirnya, staff kita akan suffer, keluarga kita juga akan suffer. Sebab itu penting elemen istiqamah dalam istilah bahasa Arab. Istiqamah maknanya kita sentiasa konsisten. Contoh datang kerja, budaya kerja kita hendaklah konsisten. Temu janji kita kalau pukul 10 kita konsisten. Kalau kita janji kita pukul 11 dengan orang, kita konsisten dengan janji masa kita. Dan juga keputusan yang kita buat dalam perniagaan dengan pelanggan, kita sentiasa konsisten. Sebab itu kelemahan kita sebagai kalau nak tengok banyak kita gagal dalam menguruskan kerja dan juga perniagaan kita kerana kita tidak konsisten dalam banyak hal menguruskan perniagaan. Contoh, patutnya janji pukul 11, datang pukul 12. Lepas tu patutnya bertolak pukul 10 sampai pukul 11, tetapi bertolak pukul 11.45, 10.45. Jadi kita banyak menguruskan masa dengan tidak tepat. Time management, sebab itu kalau anda semua ingat kisah Engku Aziz, bagaimana dia jadi Vice Chancellor Universiti Malaya dulu, iaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini penting sebagai disiplin kita melaksanakan tugas kita dengan pelanggan ataupun dengan mana-mana pihak. Ketepatan waktu. Kita kena tepat masa. Kalau katalah pukul 3, pukul 3. So jadi maknanya pukul 3 tu dah siap. Bukan pukul 3 baru nak buat setting dan sebagainya. Ini antara kelemahan kita dalam kita berniaga, dalam kita berurusan dengan orang lain. Sebab itu kita kena firm, kena patuh kepada yang telah dicadangkan yang kita setuju bersama. Tadi creation. Creation ni minta sahabat-sahabat semua tumpukan kepada creation. Disiplin dalam creation ni penting. Sebab punca utama kekayaan ialah daripada creation ini. Kalau creation kita gagal, banyak aktiviti menghasil kita gagal, maka gagallah yang lain-lain. Gagallah pelaburan, gagallah berbelanja untuk diri kita, gagallah kita menghasilkan nafkah untuk keluarga kita. Diri kita pun tak lepas. Kerana penciptaan hasil upah kita tadi tidak cukup untuk membiayai yang lain-lain. Untuk membiayai nafkah kita dan sebagainya. Sebab itu paling penting sekali ialah menguruskan creation. Ini paling penting. Banyak kawan-kawan saya di luar yang gagal menguruskan punca utama hasil tadi. Bermakna kita menguruskan pelanggan kita, memberi keutamaan kepada pelanggan kita, sentiasa memberi keutamaan dari segi servis kepada pelanggan kita. Ini antara kekuatan kita untuk menghasilkan income yang steady, yang konsisten. Sebab itu konsistensi sangat penting. Accuracy, efficiency, ini antara perkara-perkara penting. Kalau tengok dalam budaya Jepun, yang kaizen tu, inilah bendanya. Yang kaizen, kecemerlangan. Sangat penting. Dia ada 5 perkara dalam kaizen. Anda boleh cari apa dia 5 perkara dalam kaizen. Lepas tu ialah kita dalam kaedah Islam, al-falah. Konsep kecemerlangan. Jadi sebab itu konsep ihsan banyak. Kita sentiasa cemerlang dengan pelanggan kita. Kita sentiasa cemerlang dengan pelanggan kita, dengan pelanggan korporat kita, dengan pelanggan individu kita. Kecemerlangan tadi.
Kalau tengok kata Jack Ma, I don't want to yang penting ialah I care about the customer, not my shareholders. Dia jaga customer. Yang pertama jaga customer, yang kedua barulah jaga shareholders. Apabila jaga customer dengan baik, shareholders akan happy kerana dia akan dapat dividen, dia akan dapat earnings yang baik daripada pelaburan dia. Sebab itu kita sentiasa menjaga pelanggan. Ini antara perkara pertama iaitu creation. Saya belum habis kepada ada 5 perkara lagi. Yang paling penting ialah creation. Banyakkan kita ni kita buat macam tak cakna kepada creation. Bila kita dah buat, kita tak follow through, kita tak monitor, kita tak buat tracking kepada pelanggan yang kita buat tadi. Kepuasan hati dia, lepas tu tak tanya dia apa masalah dia apabila dia menggunakan, dia subscribe kepada kita punya perkhidmatan. Yang kedua ialah spending. Maknanya macam mana daripada hasil tadi kita berbelanja untuk diri kita, diri isteri kita, nafkah anak-anak kita, kereta kita, rumah kita. Kadang-kadang, maaf cakaplah, kadang-kadang kita ni belanja orang lain dulu daripada keluarga kita. Boleh belanja kawan mahal-mahal, tapi anak-anak terbiar. Contoh, satu lagi ialah kadang-kadang kita berbelanja benda yang tak perlu, padahalnya pendidikan anak terbiar. Jadi maknanya lebih dipanggil dalam, kalau Yusuf Qaradawi kata, fiqh al-alawiyat. Orang Islam lemah dalam fiqh al-alawiyat. Maknanya utamakan dulu. Yang aula. Yang aulanya apa? Yang wajib. Yang wajib ialah nafkah untuk diri kita. Lepas tu barulah kaum kerabat kita. Sebab itu kita gagal kadang-kadang. Kalau ikut Qaradawi tu, utamakan dulu apa yang utama. Yang aula. Yang prioriti ni apa? Yang ni bukan prioriti. Contoh kalau dalam pejabat, kita kata must have, nice to have. Benda ni mesti ada. Dan benda ni cantik kalau ada. So, cantik kalau ada tak perlu. Tetapi mesti ada, kena ada. So, jadi begitu juga dalam konsep Islam, iaitu dalam fiqh al-awliyat itu maknanya kita utamakan dulu yang kaum kerabat kita, diri kita dulu, barulah orang lain. So, jadi ini penting dalam kita berbelanja. Barulah kita belanja kepada, kalau ada lebih, barulah kita orang lain dan sebagainya. Ini paling penting, spending tadi. Tetapi dalam kita berbelanja, kena ingat, kita hanya belanja 2/3. Yang 1/3 itu adalah untuk reserve. Sebab itu dalam kaedah pembahagian pusaka pun ada konsep 2/3, 1/3. 2/3 adalah untuk faraid, 1/3 adalah bukan faraid. Untuk adik-beradik angkat, anak-beranak yang bukan faraid kita. So, itu pun dalam hadis itu peruntukan 2/3 dengan 1/3. Berarti spending kita adalah 2/3. Simpanan kita 1/3. Contoh 3,000 sebulan. Cuba disiplin 1/3 daripada 3,000 itu kita simpan untuk masa depan. Jadi kurang-kurangnya kita boleh meniaga, kita buka firma sendiri. So ini antara disiplin spending. Jadi daripada 1/3 itu pula ada jenis pelaburan jangka pendek, pelaburan jangka sederhana, pelaburan jangka panjang. Jadi maknanya mungkin kalau setidak-tidaknya ada pelaburan dalam tabir rakyat, dalam ASB, dalam tabung haji, dalam wadiah, dalam pelaburan pelbagai. So jadi dalam pelbagai agensi, contohnya dalam mutual, dalam bagai-bagai. So jadi kita diversekan kita punya pelaburan. Tetapi pelaburan kena kalau kita tak mahir, saya mencadangkan supaya kita fikir risiko itu. Sebab kita nak dapat duit bukan satu benda yang senang. Nak menghabiskan, nak merugikan pelaburan sangat-sangat mudah. Hari ini kita melabur, petanggang boleh lingkup pelaburan kita. Sebab itu dalam melabur, pilihlah pelaburan yang pada saya lah, yang terkawal risikonya. Risikonya terkawal di mana betul-betul sah dari segi selanjutnya security-nya, daripada pelaburan yang diiktiraf oleh undang-undang. Jangan dengar, banyakkan kita dulu kalau tengok tahun 90-an, Pak Mantelo, Labu Perang, percaya semua. Ada sanggup kawan saya ambil pinjaman bil rakyat semata-mata untuk melabur dalam Pak Mantelo. Ini antara kerosakan kita. Jangan percaya kepada pelaburan yang tiba-tiba jadi kaya ni. Tidak ada pelaburan yang datang ke kekayaan dalam masa yang segera. Tipu je.
tanpa usaha. Tipu hari ni labur, besok dapat. Pada saya satu benda yang sangat sukar, tak logik. Mana ada meniaga, tiba-tiba untung macam tu. Hari ni melabur, petang kan dapat. Itu adalah pada saya adalah spekulasi. Jadi jangan percaya, biar kita berhemat dalam melabur, biar kita cermat. Saya terlibat dengan pasaran saham agak lama ketika tahun 90-an. Dan memang dari segi pengalaman saya dalam investment memang alhamdulillah banyak. Tetapi kegagalan sahabat-sahabat saya, mungkin sahabat-sahabat di luar, adalah memastikan pelaburan itu selamat dan juga menguntungkan. Jangan dengar cakap orang, dapatkan maklumat yang betul, jangan ikut nafsu, uruskan betul-betul pelaburan, monitor pelaburan anda, jangan percaya kepada spekulasi kawan-kawan ni. Semua ni sebab kawan-kawan kita bukannya orang saham pun, jadi kita dengar daripada orang yang pakar. Yang ketiga ialah pelaburan. Pelaburan ni ada jangka pendek, ada jangka sederhana, ada jangka panjang. Jadi tengok kepada keberadaan duit kita, berapa banyak size fund kita dan sebenarnya apa appetite ataupun apa cita rasa ataupun nafsu kita dalam melabur tu. Kita nak nafsu dari segi harga ke, harga cepat naik ke, harga naik kita untung ataupun kita nak dividen. Tengok kepada nafsu kita ataupun appetite kita. Apa sebenarnya hasrat ataupun target kita untuk melabur. Sama ada orang dia nak capital gain, peningkatan dalam modal, ada orang nak dalam earnings. Jadi ini bergantung kepada anda semua punya cita rasa. Tetapi saya ingatkan bahawa pastikan pelaburan itu pelaburan yang tepat dan sah. Jadi jangan kita dapat duit selonggok, kita melabur, kita dengar cakap orang, lepas tu semua rugi, semua jahanam, kita tanggung hutang. Contoh macam ada kawan saya tu, dia beli kereta Continental. Dengar pada kawan, beli dengan kawan, lalah kereta tu pening kepala lah. Nak repair tak boleh, nak repair mahal. Jadi kita sebab itu, pada saya lah, kita sentiasa berkira-kira dengan cermat sebarang urusan keuangan. Jangan gopoh, jangan ikut nafsu. Seterusnya, kita melindung harta kita, melindung diri kita, melindung pendapatan kita, iaitu melalui takaful. Sekarang ni di Malaysia kita ada lebih kurang dekat 12 institusi takaful yang menyediakan produk perlindungan. Pilihlah mana yang terbaik bagi anda. Jadi lindunglah diri anda kerana perlindungan itu penting untuk memberi confidence ataupun untuk melindung keluarga anda daripada kemiskinan. Sebenarnya benda ini penting. Apabila kita tak ada di dunia ini, atas apa pun sebabnya, maka ada perlindungan. Bermakna kita jangan tinggalkan keluarga kita dalam keadaan yang apa, miskin. Ini mustahab. Bila kita tak ada besok, anak-anak kita dapat hidup macam biasa. Sebab itu saya sentiasa bercakap soal legacy. Kita mencari rezeki, kita mencari harta, tetapi kita tidak membuat wasiat, kita tak buat hibah kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Apabila kita tak ada, anak kita, duit pesaka tidak dapat ditadbir dengan cepat untuk anak-anak kita untuk meneruskan kehidupan. Anak-anak kita mungkin di universiti, anak-anak kita mungkin ada yang susah, anak-anak kita mungkin ada OKU dan sebagainya. Kita mungkin ada mak, maka kecepatan itulah penting supaya mereka dapat manfaat, meraih pusaka kita untuk meneruskan kehidupan. Ini paling penting. Banyakkan kita, kadang-kadang kita tak apalah, lambat lagi mati. Lambat lagi akan dipanggil Tuhan untuk balik. Tetapi kita jangan fikir yang itu. Kita buat sekarang. Buat sekarang. Sebab itu jangan tangguh, jangan kondon. Seterusnya kita protection dah siap. Lepas tu kita cleansing. Kita menyucikan harta kita melalui kaedah zakat. Zakat ni kita bayarlah kepada pihak berkuasa zakat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, membayar zakat kepada pihak berkuasa itu satu kewajipan. Lepas tu mungkin kita boleh sedekah kepada orang kampung kita, kawan-kawan kita yang sakit dan sebagainya. Itu antara yang untuk penyucian diri kita. Contoh kaedah orang Arab iaitu apabila kita ada masalah, kita banyakkan sedekah. Sebenarnya sedekah ni ada dua jenis, sedekah wajib dan sedekah sunat. Sedekah wajib itu zakat 2.5%. Sedekah sunat yang kita tidak wajib membayar tetapi kita bagi. Ini antara yang dituntut dalam Islam. Seterusnya ialah soal legacy, iaitu pewarisan. Pewarisan iaitu tentang kita buat wasiat ke belum. Biasanya saya buat wasiat, isteri saya buat wasiat. Sebab dalam asset profiling saya dengan isteri saya,
Kami mempunyai profiling aset berbeza-beza. Contoh, simpanan saya dalam tabung haji, nombor akaun saya lain, akaun saya lain, ASB saya lain, ASB dia lain. Jadi, tetapi ada harta saya dengan isteri saya yang saya berkongsi dengan dia. Contoh, rumah kami, separuh dia punya, separuh saya punya. Jadi bererti ada harta yang berkongsi dan ada harta yang tidak berkongsi. Dan juga contohnya mungkin ada saya nak buat hibah kepada adik-beradik angkat saya. So jadi saya buat hibah. Ataupun saya nak buat amanah dalam bisnes saya buat business trust pula. Yang ni bisnes dalam konteks trust tak banyak kita bincangkan di Malaysia. Kalau di developed countries, negara maju seperti Australia, New Zealand, di UK, kebanyakannya trust ni adalah benda yang penting dalam ekonomi mereka. Business trust, family trust. Aset ni tadi semua masuk dalam business trust ataupun family trust. Dan trust ini adalah sifatnya perpetual, selama-lamanya, sampai generasi. Bayangkan tuan-tuan, syarikat Levi Strauss, syarikat saya bekerja dulu, syarikat itu dah hampir 150 tahun. Dan masih ada, masih mengeluarkan jeans berjenama Levi's dan Dockers. So jadi sampai sekarang ni, tetapi ditadbir oleh satu trust saja, family trust and business trust. Sebab itu kita mencipta perniagaan, kita kena fikir mencipta perniagaan itu selama-lamanya. Jangan kita fikirkan perniagaan kita untuk semasa kita hidup saja. Jadi kalau boleh, biarlah anak kita menyambung perniagaan dengan cemerlang, cucu kita sambung, cicit kita sambung, murid kita sambung, sehingga sampai beratus-ratus tahun. Sebab itu antara kelemahan pengurusan dalam succession plan. Sekadar itulah dulu sembang-sembang saya kepada sahabat-sahabat. Itulah saya bukan nak cakap saya pandai, tapi saya sembang secara pengalaman lah, sikit sebanyak. Mungkin yang baik tu boleh pakai, yang tak baik tu maklumlah saya pun bukannya seorang yang terlalu baik. Kan saya pun ada kelemahan dan sebagainya. So kalau ada pihak Nasrul ada soalan daripada rakan-rakan di luar sana, sila share. Cik Nasrul? Ya. Halo. Alright. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya ini orang cakap kalau nak bina rumah ini foundation lah. Kan? Asas. Ramai orang kita selalu go paku-paku. Dia jauh dulu. Tak boleh. Dia kena asas dulu betul. Dia tidak boleh pergi terus ke structure lain. Dia mesti pergi structure asas dulu. Foundation kena betul. Ada soalan from Arif. Apa soalan dia, Nasrul? Nasrul? Cik Nasrul? Tak dengar Nasrul? Dengar? Halo Datuk? Dengar? Okay. Alright, sorry. Okey, soalannya Datuk, apa pendapat mengenai hibah takaful untuk cover hutang rumah si mati? Okey, sebenarnya bila hutang dengan dia mortgage ataupun gadaian. Jadi kalau zaman dulu kita beli rumah tidak ada takaful. Jadi maknanya pihak bank pun rugi, pihak waris pun rugi. Akhirnya tanah itu tidak dapat ditransfer dengan baik kepada waris-waris untuk manfaat perlindungan rumah tadi. So, jadi dengan adanya elemen takaful, saya rasa dalam awal tahun 90-an, di mana takaful untuk dipanggil MRTT. Kalau dalam insurans dipanggil MRTA. Untuk menjaga hutang tadi. Maknanya contoh saya ambil hutang dengan bank Islam, mortgage, rumah dengan harga 700,000. Contohlah. So, jadi maknanya saya kena ambil takaful premium yang sama dengan nilai 700,000. Sekiranya apa jadi pada saya meninggal dunia, takaful akan bayar kepada bank Islam hutang yang tertonggak yang sepatutnya cover tadi. Jadi bererti anak-anak saya, isteri saya tidak perlu menanggung hutang. Itu sebenarnya matlamat ataupun objektif takaful tadi. Maknanya untuk melindungi hutang dan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sebab kita hutang tu kita buat dan maknanya melindungi hutang tu juga fardu kifayah. Kerana kita tidak ingin meninggalkan keluarga kita dalam keadaan yang susah. Bayangkan kalau kita meninggal, rumah tu ditarik oleh bank. Macam mana anak-anak kita pada rumah tu sebutir je ada. Jadi maknanya
keuntungannya adalah untuk melindungi waris-waris kita. Tetapi kalau awal tahun 80-an, kemungkinan jumlah takaful itu tidak sama dengan jumlah hutang. Contoh, sepatutnya saya bayar 7,000 untuk 700,000 contoh. Sepatutnya saya bayar 7,000 premium. Tetapi saya ambil 5,000, bermakna mungkin sekadar 600,000 saja cover. Maknanya kalau saya meninggal dunia, maka waris-waris saya kena bayarlah kepada bank atas charge itu, maknanya yang baki lagi 100,000 tu. Kalau tidak, bank tidak akan melepaskan hak mereka kepada milik tertuntut tadi kepada bank tu, daripada bank. So ini yang penting, dan pada saya ini adalah fardu kifayah. Dan hibah tadi memang, hibah tu untuk memudah. Bila kita bincang pasal hibah, dia mudah, dia tidak melalui surat kuasa, tidak melalui pihak mahkamah. Bila hibah tu dia terus, hibah tu terus bahagi terus. Itu orang panggil hibah tu paling, kata kalau Encik Nasrul kata paling comel, paling baik, paling tepat pada hibah tu. Bermakna dia express. Kalau dia tak payung, tak perlu melalui mahkamah, tidak melalui pejabat tanah. Jadi lebih ringkas dan murah kepada waris-waris yang sebab itu dia sekarang ni banyak institusi kewangan mempromosikan hibah kerana dia lebih cepat berbanding dengan hiwasiat, ya. Ada soalan lain? Rul? Ada soalan lain, Nasrul? Ada Dok. Sekejap. Satu lagi, apa perbezaan trust dengan wasiat? Harap dapat penjelasan. Okey. Dia trust ni adalah amanah. Dia ada akta dia, Akta Syarikat Amanah tahun 49. Wasiat ni adalah di bawah enactment wasiat negeri-negeri. Kalau wasiat bukan Islam, dia ada akta wasiat. So jadi sebab itu orang Islam dia ada enactment wasiat negeri-negeri. Enactment bukan akta. Akta tu bagi orang mahkamah sivil. Itu beza. Amanah pula di bawah Akta Syarikat Amanah tahun 49. Di Malaysia ada lebih kurang 50 institusi amanah, termasuklah Amanah Raya Berhad, Maybank Trustees, RHB Trustees, CIMB Trustees, termasuklah syarikat saya ni iaitu Amanah Warisan Berhad. Tertakluk kepada Akta Syarikat Amanah tahun 49 juga. So jadi itu bezanya. Amanah ialah memegang amanah arahan-arahan pewasiat, arahan-arahan penghibah, arahan-arahan pihak penderma untuk trustee melaksanakan bergantung kepada arahan dalam surat ikatan amanah yang telah ditulis oleh pihak penderma, yang telah disetujui oleh pemegang amanah. Jadi sebenarnya trustee ini penting untuk memastikan keadilan, kesaksamaan dan juga pematuhan dari segi arahan tadi. Sebab itu orang tak nampak tugas pemegang amanah. Pemegang amanah ni sangat besar tugas dia memastikan keadilan, tidak berlaku berbalah, seimbang dalam pembahagian. Sebab itu pada saya, tugas pemegang amanah dalam konteks pembangunan ekonomi Malaysia ini sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat penting untuk memastikan pembahagian itu betul dan tepat. Sebab itu saya beritahu orang tak faham mengapa ada trustee. Apa sebenarnya tugas trustee? Trustee adalah melaksanakan setiap arahan itu dengan tepat, adil, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Ini tugas trustee. Contohlah, saya bagi pada Nasrul, Cik Nasrul, ni duit RM10 ni, tolong pegang, esok pulang kat saya. Tok esok Nasrul pulang kat saya, Nasrul pulang RM5. Sebenarnya saya bagi satu not merah kepada Nasrul. Sepatutnya Nasrul pulang balik juga not yang sama kepada saya. Dia tak boleh pulang RM5 kepada saya. Ini antara falsafah amanah yang saya selalu ceramah di masjid, di surau tentang pentingnya pematuhan dalam amanah. Banyak kan kita banyak pecah amanah dalam apa-apa pun dengan diri kita bagai-bagai. Sebab itu tugas pemegang amanah ni menyimpan rahsia, memastikan arahan dilaksanakan, menyimpan rahsia pewasiat, penghibah, jangan heboh kepada sesiapa pun wasiat orang ni, dan juga sentiasa adil tentang pembahagian hibah, amanah dan wasiat. Itu saja. Itu saja, Nasrul. Back to you. Okay. Ya, noted. Ya.
Okay. Thank you Datuk. Okey, terima kasih banyak. Satu lagi soalan Datuk. Maksudnya contohnya ada, let's say kita lantik trustee, kita latih syarikat amanah untuk menguruskan kita punya amanah. Bagaimana kita nak memastikan syarikat amanah itu sendiri Lain tak clear Nasrul? Lain tak clear? Rul? Lain tak boleh. Apa hasrat si peamanah tadi. Cuba ulang balik, saya lain tak clear tadi. Adakah dia perlu dilantik juga pihak ketiga untuk monitor pula syarikat trustee, syarikat amanah? Dia gini, setiap syarikat amanah. Okey, dah boleh. Cantik. Dah saya faham. Okey. Alright. Okey, setiap syarikat amanah dia ada pematuhan. Bukan syarikat amanah ataupun dipanggil institusi amanah. Saya tidak panggil saya syarikat, saya sebenarnya panggil Amanah Wawasan Berhad ni sebagai institusi. Bila institusi, dia ada governance, ada pematuhan. Pematuhan dalaman dan luaran. Dalaman maknanya ada polisi, ada tadbir urus, ada pematuhan dan sebagainya. Iaitu ini pematuhan dalaman. Pematuhan luaran pertama ialah daripada pihak SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Akta Syarikat Amanah, dia ada institusi amanah ada dua. Dia ada dua lesen. Lesen amanah dan lesen syarikat. Dia ada dua. Kalau syarikat lain, dia ada satu je lesen. Lesen syarikat. Akta Syarikat 2016. Lesen amanah ni dikeluarkan juga oleh SSM. Dia ada special desk officer yang mengaudit semua syarikat amanah. Dan juga syarikat amanah juga boleh diaudit oleh institusi bank negara untuk amla. Saya pernah diaudit duit amanah ketika saya di institusi amanah yang lain oleh pihak bank negara. Jadi bermakna pematuhan dan kawal sedia itu oleh banyak pihak. Kalau melibatkan agensi kerajaan, Kementerian Kewangan. Kalau melibatkan FSA, bank negara juga akan mengaudit kita. Kalau melibatkan pelaburan saham, terlibat juga dengan Suruhanjaya Security iaitu KYC dan sebagainya. Ataupun terlibat dengan pelaburan ataupun duit amanah, AMLA. Jadi banyak perkara pematuhan yang syarikat amanah kena patuh. Data, PDP Act, akta data peribadi kena patuh. Jadi ini antara perkara-perkara penting dan juga kita kena faham sebagai syarikat perbadanan institusi amanah, kita mesti tahu apa di Akta Syarikat Amanah tahun 49. Daripada klausa nombor 1 sampailah klausa akhir. Iaitu kalau orang nak mengamalkan amanah itu, dia kena faham apa sebenarnya tugas pemegang amanah. Jadi tidak bolehlah, bukan senang kita nak menguruskan syarikat amanah. Banyak pengawal-pengawal yang pengawal sedia yang kita kena patuh. Dan pula kami ada pematuhan syariah. Jadi ada penasihat syariah pula, ada mesyuarat penasihat syariah. Setiap perkara yang berlaku dalam Amanah Wawasan Berhad hendaklah dibawa kepada penasihat syariah untuk keputusan dan juga untuk pemantauan. Sekian Nasrul. Okey, terima kasih Datuk untuk feedback. Okay. Sebab ada kawan-kawan yang macam bila melibatkan pewarisan semua ni, they go for the cheapest one lah, apalah. So kadang-kadang perkara tu impact lah in the future, nanti tak ada kesan kepada apa yang kita hasratkan. Dia gini Nasrul gini, dia pertama kita kawal risiko dulu, jangan kita ikut sedap, jangan kita ikut nak murah. Kadang-kadang kita gopoh dalam kita nak, semua orang nak benda itu. Tetapi kita kena buat sikitlah kajian latar belakang syarikat. Dia ada lesen amanah ke tidak, mengapa dia buat begini, mengapa dia buat begitu, kena juga buat kajian. Jangan terus membuat komitmen. Sebab itu dia dalam konteks Islam ni tabayun. Tabayun maknanya kita kena berhalus-halus sikitlah, berhati-hati dalam memilih setiap provider ataupun pemberi khidmatan kita. Sebab itu kadang-kadang kita ni orang Islam gopoh banyak dalam kita dapat semangat, kita faham tapi kita tak buat kajian betul latar belakang syarikat, siapa yang mengetuai, apa dia buat, macam mana pengalaman. Jadi benda-benda gini jangan gopoh. Sebab itu kita jangan terus jam degan untuk membuat sesuatu tindakan.
buat kajian dulu, berhati-hati dulu, tengok dulu. Barulah kita buat keputusan. Itu je. Okay, terima kasih Datuk. Sama-sama. Okey, Datuk. Satu lagi daripada Puan Cik Mak. Contohnya ada orang yang dah 40-an tiba-tiba panik sebab tak ada simpanan untuk hari tua. So boleh buat stres pula. Sedangkan simpanan ini patut diajar sejak daripada usia muda lagi. Pandangan dan juga pandangan Datuk lah, pengalaman Datuk dipohon oleh Puan Cik Mak. Dia ginilah. Pertama, bila dah berumur tu kita tak boleh buat apa dah. Dia ada istilah babe juga tu, babe. Dia degil. So jadi sebenarnya disiplin diri. Sebab itu saya sentiasa mengingatkan diri saya tentang penyimpanan duit ni. Sebab itu saya dan juga saya sentiasa beritahu anak saya bahawa pentingnya reserve. Jadi sebab itu benda ni kita kena khabarkan, kena beritahu kepada jiran, rakan-rakan kita pentingnya reserve, dan especially orang Islam. Sebab itu bila kita lemah reserve, kita ni macam orang yang paling miskin ialah orang paling banyak berhutang. Itu saya kalau boleh kereta saya tak ada hutang. Jadi sebab itu kita kawal reserve, jangan ikut nafsu. Sebab itu kadang-kadang EPF kita, kata saya ada EPF sekian banyak dalam EPF. Umur saya 55 esok saya dapat banyak mana duit saya. Tetapi itu duit untuk masa depan, hari pencen saya, hari tua saya besok. Tetapi kalau saya hurah, saya habiskan duit tu, maka macam mana saya punya future? Sebab itu paling penting ialah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Hadis Nabi dah cakap lah. Baik-baik pekerjaan sederhana. Jangan gopoh, nafsu, kawal, hidup biarlah sederhana. Jadi inilah paling mustahak, hidup sederhana. Sebab itu jangan kita terlajak dengan bagai-bagai promosi dan sebagainya. Kita fikir dulu benda ni perlu beli ke tak perlu beli. Jadi jadilah pembeli yang rasional, jangan pembeli yang emosional. Itulah. Nasihat gitu-gitulah. Terima kasih pandangan itu. Sama-sama. Itu dah betul-betul pengalaman kan. Maksudnya pada bagi kena jaga spending lah. Spender create inflation tu besarkan. Pada awal lagi stage tu kita boleh jaga. Kena hidup tu biar jangan terikut rentak orang lain. Kita ada rentak ke sendiri, kita set our pattern of life. Jadi kita hidup sendiri. Mana kita orang kata ukur baju pada badan. Betul. Itu je banyak falsafah Melayu banyak. Okay. Sekarang itulah. Nanti kita buat lagi yang lain ya. Pada rakan-rakan yang bertanya, saya harap boleh je handphone saya, Nasrul boleh bagi nanti handphone saya untuk dia nak komunikasi secara langsung, nak ziarah saya kat pejabat, datanglah. Saya sentiasa membuka pintu saya untuk berbincang dan sebagainya. FMC punya team datanglah pejabat saya, nanti kita buat partnership ke apa ke. Macam-macam kita boleh berjemaah dalam ekonomi ya. Sekarang itulah. Jazakallahu khairan katsira. So terima kasih banyak Datuk perkongsian. Jazakallah. InsyaAllah masa depan kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi dalam 2 minggu lagi boleh je. Salam warahmatullahi wabarakatuh.